Ah, ada Okey. masalah dengan sistem. Okey, kita mula. Auzubillah minasyaitanirrajim. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Amin ya Allah. liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa Amin. da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Israh li sadri wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Amin. an thayyiba wa Amin. amalan mutaqabbala. Amin. Rabbighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa Amin. barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim Amin. wa ala ali Ibrahim fil Amin. alamin innaka Hamidun Majid. Amin. Amma ba'du. Amin. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Alhamdulillah, Dengan syukur. kehendaknya alhamdulillah kita dapat menghabiskan tahun ini dengan kelas Nahwu Saraf atas tajuk insya-Allah tajuk 12 sebab kenapa isim berbaris atas. Isim berbaris atas. Jadi saya buka dulu notanya. Jadi hari ini 31 bulan 12 23 tajuk kita adalah maf'ul ma'ahu. Ma'ahu. Sebelum ni ada 5 lah sebab-sebab yang kita dah bincang kenapa dia berbaris perkataan ni berbaris atas. Jadi kelima-lima tu adalah yang pertama khabar kana. Khabar kana itu menyebabkan dia berbaris atas. Jadi mana-mana kataan yang duduk di tempat khabar kana dia adalah berbaris atas. Masihkah ingat khabar kana atau apa benda? Jadi khabar kana adalah dia kalau isim kana dia berbaris dhamma. Kalau khabar kana dia berbaris atas. Balik dengan khabar inna. Isim dia berbaris dhamma. Isim domah. Khabar dia berbaris atas. Maksud. Itu kana. Kana. Beberapa bulan yang lepas lah kita bincang tu. Lepas tu yang keduanya isim inna. Isim inna ni pun juga baris atas. Tapi dia punya khabar inna pula baris dia terbalik. Kemudian maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maknanya benda yang dikenakan atas tindakan perbuatan. Benda ataupun kita panggil dia apa namanya? Kena buat. Ya, apa dia? Yang kena buat. Yang kena buat, betul. Yang kena buat. Jadi yang kena buat maf'ulun bih dia mesti baris atas. Itu yang ketiga. Yang keempat maf'ul mutlak.
Mufasalah tu apa peranan dia? Peranan dia ialah untuk menguatkan maksud ayat, diulang perkataan dia. Jadi untuk itu dia kena ada perkataan depan tu diulang. Baru itulah adalah maf'ul mutlak. Kalau tidak ulang, bukanlah. Tetapi ada perkataan yang sama arti boleh juga menjadi boleh dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang terakhir yang lepas kita belajar adalah maf'ul li ajlihi. Li ajlihi. Jadi ini yang terakhir. Yang minggu lepas punya kita berhenti dekat dengan maf'ul li ajlihi. Lepas tu hari ini maf'ul ma'ahu. Ma'ahu. Ma'ul ma'ahu ni apa dia? Jadi kita buka dia punya nota dia. Pada nota kita ni muka surat 102. 102. Serupa tak muka surat dengan nota tuan-tuan? So, Sama punya 106. 102 tak? Saya sama 102. Okey, sama. Ini 102. 102. Ya, sama. Okey. Kita pergi kepada maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Ma'a itu maknanya bersama. Hu tu nya. Jadi maf'ul yang kena buat bersamanya. Maf'ul maknanya yang kena buat oleh perbuatan yang disebutkan. Kemudian ma'ahu bersamanya. Maknanya bukannya satu, kena ada dua yang bersamanya. Maknanya perkataan tu kena ada dua yang diselangkan dengan huruf waw. Jadi cuba baca di sini. Maf'ul ma'ahu adalah isim mausuf, disebut bagi menerangkan siapa yang dibuat bersamanya pada satu perbuatan. Jadi apa namanya, ma'ahu ni mestilah ada waw. Ada waw depannya. Kemudian lagi satu isim mausuf. Isim mausuf ataupun isim yang membaris atas. Maknanya apa namanya, perkataan maf'ul ma'ahu ni mesti berbaris atas. Kalau ada perkataan yang duduk di tempat itu, maka dia kena baris atas. Apa dia punya ni? Contoh, cuba tengok contoh di sini. Contoh di sini ayat surah Yunus ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ajma'u amrakum wa suraka'akum. Jadi maknanya maka kumpulkan keputusanmu, dan sekutu dan serta sekutu bagimu. Jadi makna ini dia adalah ini ayat berkenaan dengan orang nak lawan Quran, nak cabar Quran. Kemudian Tuhan kata kalau nak cabar, okey, buatlah. Kemudian fajma'u amrakum, kumpulkan kamu punya orang kumpulan kamu. Maknanya para cerdik pandai kamu, para bahasa, para syair dan sebagainya, kumpulkan. Kemudian wasyuraka syuraka ni syirik. Syuraka ni bermaknanya beserta. Sekutu tu kata asalnya syirik lah, sekutu maknanya memberkah lah. Maknanya orang cerdik pandai kamu kumpulkan. Jadi dia suruh sini, yang pertama suruh kumpulkan. Kemudian kumpulkan siapa? Amrohu. Amrohu tu maknanya dia punya amru itu sebenarnya putusan. Konteks putusan. Maka putusan ni orang-orang yang awak telah berpakat tak percaya kepada Quran. Jadi awak panggilkan semua orang tu semua. Kemudian wasyuraka itu sekutu kamu. Ini tadi maksud dia adalah orang-orang yang siapa-siapa lah yang tak percaya, kamu kumpulkan, dan juga sekutu-sekutu kamu. Sekutu-sekutu kamu itu maknanya orang-orang musyrik, dia ada sekutu-sekutu dia.
Orang-orang Yahudi ada sekutu-kutu dia, orang yang munafik ada sekutu-kutu dia. Kumpulkan semua. Buat satu ayat Quran. Bayar mula-mula Tuhan kata 10 ayat. Lepas itu 10 tu banyak sangat. Kamu tak akan mampu. Buat satu ayat. Kalau satu ayat tak mampu, buat sebahagian ayat. Asalkan ada gaya macam ayat Quran. Cuba buat. Kamu pakatlah sama-sama. Dan mereka telah try buat tapi tak mampu. Tak mampu nak buat. Jadi di sini ada dua. Ada dua perkataan yang berbaris atas. Satu, fajma'u ni fi'il amal lah. Kemudian amra. Amra ni adalah keputusan ataupun apa nama? Yang kamu telah berpakat. Yang kamu telah berpakat tak percaya Urusan pada Ustaz. kompol. Urusan ke? Kemudian Urusan. 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 Urusan tu apa? Maknanya Kerja-kerja lah. kerja-kerja yang kamu tak percaya kepada Al-Quran ni, awak kumpulkan semua sekali. Siapa-siapa yang tak percaya pada Al-Quran ni, kumpulkan. Juga dengan awak punya sekutu, awak punya member lama kamu yang dah berpakat nak lawan ni, kumpulkan semua, kemudian buat ayat Quran. Ternyata mereka tak mampu nak buat. Tuhan bagi tahu dah, kamu tidak akan mampu nak buat. Jadi di sini ada dua. Satu amra. Recording in progress. Amra. Satu lagi syuraka. Amra ni urusan lah. Daripada amal. Daripada menyuruh. Jadi ini urusan lah. Urusan kemudian syuraka. Jadi amran ni adalah dia punya yang pertama. Kalau ayat ni tak ada ini pun okey. Tak ada wasyuraka akum ni tak apa. Ayat tu dah lengkap dah. Maknanya fajma'u, kumpulkan amrakum. Itu dah cukup dah. Yang mana amra tu kena bagi atas. Tetapi itu ayat ini kalau sekiranya satu subjek aja. Tapi yang keduanya adalah syuraka. Yang syuraka ini adalah dia punya maf'ul ma'ahu, bersamanya. Bersama mana? Dalam ayat ini bersama amra satu, kemudian syuraka satu. Jadi disambungkan dengan waw. Waw ni bukan waw dan. Waw ni kita panggil wa ma'a. Wa ma'a. Ataupun maf'ul ma'ahu. Jadi wa ni, fungsi wa ni, walaupun wa, tetapi dia punya fungsinya membawa makna bersama. Bersamanya. Jadi maknanya suraka ini bersama dengan amra. Maka suraka ni duduk di tempat selepas wa tu, itu menunjukkan dia adalah maf'ul ma'ahu. Itu konsep yang kena faham dulu. Ma'ahu, maf'ul ma'ahu. Jadi dalam contoh ini, syuraka itu adalah maf'ul ma'ahu. Benda yang kedua kena buat. Yang pertama apa? Yang pertama amra. Yang kedua bersama dengan amra itu ialah suraka'a. Orang yang syirik. Itu juga adalah yang kedua dan duduk di tempat maf'ulun ma'ahu. Dan barisnya mesti bagi atas. Mengikut sebagaimana amra. Mengikut sebagaimana amra. Jadi wa tu wa ma'a. Bukan wa dan. Wa ma'a. Jadi wa ini adalah bermakna ma'a. Ma'a artinya bersama. Suraka'a maknanya maf'ul ma'ahu mansub. Mansub tu dia mesti masuk. Walaupun dia punya yang pangkal ni tidak masuk, katalah amra ni bukan amra. Tapi katakanlah ayat ni amrun. Sebagai contoh amrun. Tapi ada wa dia ni dan dia juga adalah subjek kepada yang sama dengan ini, maka syuraka ni tak bagi atas. Sebab dia sudah menjadi ma'ahu. Nanti kita akan jumpa ada baris berbeza. Jadi alamat nisbahu adalah fathah zahirah. Iaitu di atas ra dan juga di atas hamzah. Itu adalah dipanggil kata nisbihi. Nisbihi maknanya alamat baris atasnya mana? Baris atas itu adalah fathah. Fathah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk zahirah. Nyata, nampak ada baris. Ada baris. Kita nampak. Itu kita katakan
yang kita panggil zahirah, yang terang dan nyata. Bukannya yang bukan baris atas kerana buang nun ke, atau baris atas kena alif ke, atau kena ya ke, bukan. Tapi baris atas dia dengan nyata, zahirah. Manakala kum, kum ad-dhamir muttasil fi muhalli jar mudhafun ilahi. Itu kum, dia punya mudhafun ilahi. Sepatutnya kum ni bagi bawah, tapi oleh kerana dia kum dhamir, dia tidak berbaris bawah, tapi dia mabni. Itulah konsep maf'ul ma'ahu. Bezakan dengan yang maf'ul yang lain-lain yang kita telah belajar. Jadi yang kita ni berserta. Berserta ataupun kita kata dia adalah maf'ul ma'ahu. Ma'ahu maknanya bersamanya. Nya mana? Nya kepada siapa? Nya itu kembali kepada amra. Nya ni. Maf'ul ma'ahu. Hu tu siapa? Hu tu kembali kepada amra. Bersama dengan amra. Jadi maknanya syuraka ni bersama dengan amra. Dua-duanya dalam ayat ini berbaris atas. Tapi yang pastinya lepas wa ni mesti berbaris atas. Walaupun sebelum tu tidak baris atas. Boleh kata dia amri ke, boleh kata dia amru ke, tapi wa syuraka dia mesti baris atas kerana dia duduk tempat maf'ul ma'ahu. Dalam ayat ni tak sesuai lah baris atas. Sebab dia sebagai benda yang kena buat. Pasal depannya ada fa'il amal. Jadi kalau fa'il amal, yang kena buatnya adalah amra dan juga dengan syuraka. Itu yang kena buat. Jadi yang syuraka ni baris atas, yang ini pun baris atas. Kebetulan. Tapi yang ini boleh berbaris lain. Tapi syuraka ataupun maf'ul ma'ahu tu mesti berbaris atas. Sebab dia tergolong dalam kumpulan isim yang berbaris atas. Iaitu maf'ul ma'ahu. Okey. Ada berkongsian tentang konsep maf'ul ma'ahu. Kita kena faham dulu dia punya konsep dulu. Lepas tu mudahlah. Kalau konsep kita tak dapat, jadi kita payah nak faham. Kalau konsepnya Ustaz dengan waw itu tak boleh. Kalau kita tengok pada sketch si pintas lalu kita kata dengan waw ya. Sebelum syuraka tu ada waw. Ya. Boleh kita buat macam tu. Wa ni menjadi kalau ada waw. Waw tu macam dan lah selalu. Tapi di sini bukan waw dan kan? Bukan dan. Tapi bersama. 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 Makna bersama. Tu bersama. Okay. Bersama. Selain pada waw apa lagi Ustaz? Dan lain huruf lagi. Kalau kita dia punya definisinya mesti waw. Mesti waw Kita pergi pada muka yang berikutnya. Okey. Ini muka yang berikutnya, muka yang 103. Tengok dulu dia punya contoh di sini. Contoh kepada ma'ahu ni. Jadi ayat biasa. Ini ayat biasa ni. Ja'a amiru wal jinsa. Jadi ja'a telah datang. Bila telah datang, orang yang datang tu amiru kena bagi dhamma. Sebab apa dia bagi dhamma? Sebab dia fa'il kepada ja'a, dia yang datang. Tapi kalau waw tu waw untuk ma'ahu, maka bagi dia wal jaisi. Jaisa. Jadi berbaris atas. Kenapa dia baris atas? Pada waw ni kalau nak kira dia ikut, maknanya dia kena bagi dhammah lah. Ja'a amiru wa jaisu. Betul. Kalau itu maknanya bukannya maf'ul ma'ahu. Ayat tu betul, baris tu betul. Ja'a amiru, maknanya amiru tu adalah fa'il. Kalau fa'il mesti hukumnya marfu'. Kalau dia letak sini wal jaisu. Jinsu ayat tu. Ayat tu betul. Tetapi dia bukan maksud maf'ul ma'ahu. Okey. Jadi apabila wa di sini menjadikan dia jaisa. Jadi jaisa sahlah dia adalah maf'ul ma'ahu.
Tapi maknanya samalah juga dengan ja'a amiru ma'a al-jansi. Bagi bawah pula. Kenapa bagi bawah? Sebab dia lepas ma'a. Ini yang nombor 2 ni. Tahu. Ma'a tu. Yang ni. Tak apa jelas ya. Tak apa jelas. Okey. Ma'a. Nanti saya Kalau dia cuba ubah sikit. Oh, sorry. Ni. Ini nampak jelas ikut. Okey. Ni saya punya penunjuk ni. okey. Penunjuk ni. Yang tadi bagi atas. Wa jaisa. Jaisa. Bagi atas. Sebab dia duduk dalam tempat ma'a. Tempat apa kita panggil maf'ul ma'ahu. Tapi ayat ni sama dengan maksud dengan ja'a amiru ma'a jaisi. Jaisi. Jadi sama dengan maksud dia sama. Tak ada beza maksud. Tetapi digunakan ma'a. Kalau guna ma'a, sin dia kena bagi bawah. Sebab dia lepas huruf jar. Jadi dia adalah jaisu berbagi bawah. Jadi maknanya sama. Semua dari segi baris je lain. Yang ini baris menunjukkan dia menggunakan maf'ul ma'ahu. Tapi yang ini menunjukkan dia punya ma'a, jawa majrur. Jadi dia bagi bawah. Dia bagi bawah kerana ini ma'a. Ma'a ni adalah ja wa majrur. Ja dan mesti majrur. Majrur ni kerana ma'a. Tapi yang ini tidak bagi bawah tapi bagi atas. Bagi atas ni lah menunjukkan dia maf'ul ma'ahu. Ma'ahu. Dia juga boleh bagi dhammah. Kalau bagi dhammah wa jaisu boleh. Tapi dia bukan duduk tempat ma'ahu. Tapi dia duduk tempat ataf. Kalau wa ni wa ataf, maka kita kena bagi yang dhammah. Ikut yang dia ni, ikut yang awal. Ja'a al-amiru. Amiru wa jaisu. Betul ayat tu. Betul, maknanya amir dan dia punya tentera datang. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita dengan baca wa ni bagi atas, maknanya telah datang amir tu ketua bersama siapa? Bersama tenteranya. Bersama tentera. Tak adanya di sini, bersama tentera. Jadi maksudnya sama, tetapi penyembahan dia lain. Kataan yang kita gunakan tak sama. Yang ni wa dalam hal ini wa untuk menunjukkan dia maf'ul ma'ahu. Tapi kalau kita baca dengan su, betul ayat tu, tapi itu menunjukkan ataf. Kalau kita baca dengan ma'a, betul ayat tu, tapi kena bagi bawah lah jaisu tu supaya nahunya betul. Jadi peranan ma'ahu ni untuk memudahkan cerita lah. Untuk memendekkan cerita, untuk memudahkan menulis, kita gunakan ma'ahu straight away dia berbagi atas. Kalau satu kata-kata ni tak adalah nampak susah. Tapi kalau banyak kata ni dalam bentuk ayat dan sebagainya, dia itu boleh membantu banyak. Jadi dalam cerita ini, dalam hal ayat di atas ni, ja'a fa'il madhi. Itu semua orang tahulah. Bila fa'il madhi mestilah mabni. Mabni ala fathah. Manakala amiru fa'il. Dia hukumnya marfu'. Dan marfu' dia adalah dengan dhammah. Di atas ra tu adalah marfu'. Berdhammah. Manakala waw ni, waw lil ma'i. Ma'itan. Ataupun ma'iyatan. Ma'iyatan ma'a. Ma'a lah tu. Okey. Ma'a lah tu. Ma'a. Tapi lil ma'iyatin. Jadi di sini, wa ni wa ma'a. Manakala jensa adalah maf'ul li ajlihi mansub. Li ajlihi mansub. Saya rasa ini silap tulis ni. Bukan li ajlihi. Tapi ma'a. Okey. Ini silap ni. Ini silap ni. Tuan-tuan boleh betulkan. Nanti saya betulkan dalam nota ni.
Jadi alamat dia adalah alamat dia adalah nisbihi, iaitu Al-Fatihah. Fatihah tu maknanya atas sin tu lah. Bukan li ajlihi, tapi ma'ahu. Ma'ahu Betulkan. Betulkan dia punya baris tu. Jadi kalaulah ayat tu ja'a amiru wal jaisu, yang macam kita cerita tadi, jadi wa tu wa ataf. Bukannya waw li ajlihi, bukan. Jadi jaisu tu adalah isim maktuf. Kalau ini bagi dhammah, maknanya wa ni wa ma'tuf. Maka jaisu ni adalah isim Maktuf. maktuf. Maktuf maknanya isim yang ikut bermaksud dan. Manakala amir adalah marfu', alamat rafa'ah dia adalah zahirah. Jadi dia tentulah ini berbagi dhammah sebab lepas ja'a yang membuat ataupun amil. Jadi amil ni yang ni jaisi pun membuat, dua-dua ni adalah amil kerana wa di sini. Tidak di sini. Di atas ni dia bukannya bukan amil tapi dia ma'ahu. Maknanya yang kena buat. Yang ini yang membuat. Yang ini yang kena buat bersamanya. Ini membuat. Sebab itu bagi dhammah. Yang ini kena buat. Sebab itu bagi atas. Dua makna berbeza. Macam sini samalah. Jadi yang amir ni dia pembuat. Maknanya jaisu ni adalah ja wa majrur. Ja dia ma'a, majrur dia bagi bawah. Itu dia punya konsep dia. Ada perkara yang ada perkongsian tentang konsep dia ni. Tentang ma'ahu ni rasa semuanya okey belaka dah. Boleh faham? Ustaz, maknanya Ustaz nak tanya, Ya. adakah maksudnya kalau ada ma'ahu tu dia kena ada waw? Yang Ustaz tadi ada pelbagai peranan waw tu kan? Ya. Jadi bila ada waw tu dia antaranya fungsinya antara maf'ul ma'ahu lah ya? Ya, mesti ada waw. Bukan disebabkan dua perbuatan macam tadi sebelah tadi, dua perbuatan kan? Ya, ya. Yang tadi. Ya. Amrakum wa syuraka'akum. Yang tadi sebab apa dia jadi, macam mana Ustaz cakap tadi, yang menerangkan siapa yang dibuat bersamanya pada suatu perbuatan. Pada suatu perbuatan yang ayat 10:71 tadi, yang Ya. sebelum tadi, muka surat 102. Dia tak boleh konstan dah. Tu tadi tak perlu Ustaz, macam saya confuse jugalah yang ni dengan tadi tu dah, bila peranan waw tu saya nampak lah. Yang 10.71 muka surat 102 tu saya kurang sikit. Yang ini. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum tu. Yang ini tak apa jelas dia. Ya, tak apa jelas yang tu. Jadi yang ini pasal digunakan ayat dia fajmi'u. Fajmi'u ini adalah dia punya fa'il amar. Bila fa'il amar, jadi perkataan sesudahnya itu bukannya fa'il tapi yang kena suruh. Amro. Tidak amru. Sebab ini bukan fa'il. Dalam fajmi'u, siapa fa'il dia? Dalam ayat ni. Dalam ayat. Cuba kita kembali pula pada dalam ayat fajmi'u ni, siapa dia punya fa'il dia? Ni dalam ayat ni. Ini fajmi'u ni fa'il amar. Antum, Ustaz. Fa'il amar mesti ada fa'il dia. Antum. Mesti ada kan? Kumpulan orang-orang syirik Ustaz. Maknanya fajma'u ni Antum. dalamnya anta kan. Oleh kerana ramai antum lah. Awal. Antum Jadi jamak. maknanya dalam fa'ajmi'u ada fa'il dia. Fa'il dia adalah antum. Jadi amra bukan fa'il. Amra ni adalah orang yang kena suruh. Kena buat. Yang maknanya dia suruh kumpulkan. Kumpulkan siapa? Kumpulkan orang yang telah buat keputusan sama dengan kamu. Jadi dia amra. Lebih. Kemudian ada wa syuraka, maknanya
orang yang telah membuat keputusan bersama kamu dan juga orang-orang yang bersekutu dengan kamu, kumpulkan. Jadi itu adalah, mereka ini adalah orang yang kena dikumpulkan. Amra pun orang yang kena dikumpulkan, syuraka orang yang kena dikumpulkan. Berbeza dengan ayat ini. Ayat ini tadi. Ayat mana tadi? Ja'ah. Ayat mana? Ayat ini kan? Ya kan? Telah datang. Yalah, berbeza dengan ayat ini. Ayat ini telah datang. Ja'a, telah datang. Kemudian lepas ja'a tu ada isim. Jadi isim tu adalah sebagai pembuat. Amir, ja'a amir. Jadi amiru ni adalah fa'il. Yang tadi fa'il dia anta, antum. Banyak, awak semua ramailah maknanya. Yang ini dia sebagai pembuat kepada perkataan ja'a. Manakala wal jaisa, dia bukan pembuat, tapi dia bersama dengan orang yang membuat. Kalau yang tadi maknanya kalau ayat ni dua-duanya baris atas, itu maknanya lain dengan yang ini berbaris dhammah. Baris dhammah namanya pembuat. Telah datang amir. Pembuat dia amir. Kemudian bersama dengan tentera dia. Jadi tentera ni bukannya orang yang membuat, tapi orang yang bersama dengan orang yang membuat. Dari segi makna lebih kurang dalam Melayu sama je, serupa je. Kalau kita terjemahkan telah datang ketua dengan juga askar, dia telah datang bersama. Sama dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Arab dia lain. Yang ni ja'a amiru ni adalah fa'il. Manakala wal jinsi, dia bukan fa'il, tapi dia orang yang bersama dengan fa'il. Jadi kalau ayat tu menggunakan cara ini, maka mesti ini bagi atas. Jadi inilah sebab-sebab kenapa dia bagi atas. Dia bagi atas kerana dia duduk di tempat maf'ul ma'ahu. Adakah? Boleh? Ustaz, Ya, silakan. cuma dari segi anu je lah Ustaz kata tadi, dari segi waw tu. Jadi dia berjenis, satu waw ataf, satu waw maf'ul ma'ahu kan. Ya. Yang waw ataf ni Ya. hujung baris kepada maf'ul itu jadi maf'ul tu akan jadi dhammah lah. Macam contoh wal jaisu kan. Itu waw ataf. Kalau waw maf'ul ma'ahu ni ujung dia akan jadi baris fathah lah, nasab fathah lah kan. Ya. Baris atas. Ya. Cuma nak membezakan antara waw ataf dengan maf'ul ma'ah ni Ustaz, itu yang kita apa jelas. Boleh tak kita, ini pandangan saya lah Ustaz kan, boleh tak kita kata bila kita sebut waw ataf tu maknanya dia berlaku tidak serentak. Maknanya kalau waw ataf ni dia dan maknanya bersama juga, tapi dan tu mungkin yang amir tu datang dulu, yang tentera datang kemudian, tapi bersama. Tapi mana yang maf'ul ma'ahu ni dia serentak sekali amir dengan tentera tu. Boleh ke berkata begitu Ustaz? Saya pun tak berapa dari segi masa kedatangan itu tidak diterangkanlah sama ada berlepas ke ataupun sama. Tapi saya yakin sama sebab digunakan waw. Kalau selepas digunakan summa. Ya summa ya. Jadi kalau summa tu memang berlepas. Maknanya mula-mula amir datang, lepas itu tentera datang. Jadi kalau digunakan waw tak dapat makna dia, tak dapatlah makna selepas. Kalau kita maksudkan datang amir dengan tentera, maknanya kalau kita nak maksudkan dengan datang amir lepas tu barulah tentera yang lain datang, itu sepatutnya digunakan summa, dia tak boleh gunakan ma'ahu. Ma'ahu ni bersamanya, maknanya bersamanya serentak.
Ah, Wa atof tu pun kira macam serentak. wa ataf pun serentak juga. Serentak juga. Kalau summa tu barulah maknanya berlepas. Mula-mula dia datang, lepas tu orang lain datang. Itu dari segi makna waw tu lah. Tapi untuk makluman, makna waw ni ada 6 ke 7. Ya. Mari kita tengok sekejap. Ni dia. Jadi makna waw tu, dapat muka surat 105 ni. Okey. Jadi waw tu ada 7 semua sekali. Dalam Al-Quran digunakan berbagai makna. Jadi makna yang pertama adalah yang sedang kita bincang ni. Tak kisahlah yang pertama, yang kedua, itu dari segi number sajalah. Tapi maknanya dia ada 7 kegunaan waw. Jadi di antaranya adalah maksud kebersamaan. Kebersamaan ataupun berserta. Bersama, berserta, samalah. Jadi hak yang kita bincang ni. Biasanya wa ni wa ataf kan. Wa ataf. Jadi wa ataf tu kita bermaksud maknanya serta jugalah. Kata hubungan yang menunjukkan dan juga berserta. Jadi yang pertama, bila sebut wa je kita katakan maknanya adalah berserta lah. Sedang astagfirullah. Dan, makna dan. Tapi dalam hal ini kita ada 7 makna dia. Makna yang di antaranya adalah bersama, berserta. Kemudian wa juga, ini ada kaitan dengan ma'ahu, fa'il ma'ahu. Yang ini tidak berkaitan dengan fa'il, dengan maf'ul maf'ahu. Iaitu kata hubungan sebagai perkara dan serta. Itu kita fahamlah. Kita panggil ataf. Kemudian permulaan ayat. Permulaan ayat baru dan juga disebut dan ataupun oleh itu. Jadi ada juga yang maksud demi. Demi itu adalah sumpah. Waw sumpah. Lagi satu, waw menyatakan hal keadaan. Iaitu sedang pada hal. Dan juga ada fungsi menambahkan untuk penegasan. Jadi wa itu ditambahkan untuk menegaskan ayat sebelumnya, sebelum wa itu. Dan yang ketujuh, fungsi sebagai ganti nama dari diri laki-laki. Ini kita dah jumpalah dalam katakan ya ayyuhallazina amanu. Wa ada wa tu. Amanu tu adalah sebagai ganti nama diri lelaki. Jadi kesemua 7 ni saya kumpulkan ayatnya kalau nak tahu makna dia. Jadi yang ini ada 5 ayat. Yang maf'ul ma'ahu ni ada, bukan 5. Ini yang dikumpulkan, banyak lagi. Tapi bukan ini saja, tapi untuk mendapatkan keterangan dia ada 5 ayat saya letak di sini supaya tuan-tuan nak lebih faham makna dia. Boleh buka ayat ni, ayat yang ada tersenarai ni. Itu juga kalau katakan nak tahu makna macam mana wa itu sebagai kata hubung berbagai perkara, boleh buka ayat ni. Ayat yang bawah ni, semua itu menunjukkan makna dia. Jadi tuan-tuan buka ayat ni, tengok dalam Quran, kemudian cari dia punya mana perkataan wa. Wa di situ adalah membawa maksud sebagaimana kata hubung. Kalau kata permulaan ayat baru, ayat ini ayat yang bawah ni, ayat surah Baqarah dan sampailah ayat semua ayat ni lah menerangkan maksud permulaan ayat baru. Kalau sumpah itu memang semua dah tahu dah, sumpahnya wallahi dan sebagainya tu. Jadi ayat yang boleh menerangkan sumpah tu ayat 36, surah 36 ayat 2, 85, 91, 31, 93, 95, ayat yang pertama, semuanya itu adalah ayat sumpah. Jadi itu kalau nak tahu macam mana wa itu digunakan sebagai ayat sumpah. Kalau nak tahu wa itu sebagai ayat berkenaan dengan hal keadaan, sedang, padahal, ini ayat-ayatnya tuan-tuan boleh buka. Bukan ini saja, banyak yang lain lagi. Fungsi penambahan untuk pengesahan. Jadi bukalah surah ini, dan ayat ni tuan-tuan akan dapat makna dia.
Begitu juga fungsi-fungsi sebagai ganti nama lelaki. Ini sangat banyak dalam Quran. Jadi salah satu daripadanya ayat yang saya listkan ini, tuan-tuan boleh buka. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Muka surat 105 saya dengan Ustaz lain lah Ustaz. Ya, memang lain. Ini tambahan. Oh, tak ada dalam ni Tak ada lagi lah. Ini baru tambah supaya saya mesti tuan-tuan nak tahu apa berapa banyak jenis waw ni. Yang kita tahu cuma waw wadan je. Lepas tu kita baru jumpa waw berserta. Tapi mana waw lain? Ini dua saja ke? Jadi saya tak nak tuan-tuan beranggap bahawa waw tu hanya dua saja fungsinya. Saya katakan keseluruhannya. Ada 7 sama sekali. Dan ayat-ayat yang menerangkannya, ayat dalam yang saya sebut ni. Yang saya letakkan ini. Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Bagi maf'ul ma'ah ni, jadi Ya. saya tengok dia punya kunci dia isim masuk. Betul tak? Itu je. Kalau isim masuk dalam perkataan tu memang dia tu adalah maf'ul ma'ah. Ya, betul. Ma'ahu tu isim mansub. Masuk dia tu memang maf'ul ma'ah ya. Isim maf'ul. Betul. Isim mansub. Okey tak? Ma'ahu. Kalau kita guna dengan altaf ke ataupun macam fungsi-fungsi lain lah, macam kata hubung perkara apa penggunaan ayat baru tu lain, dia tak masuk lah. Yang lain-lain tak masuk lah. Yang ini saja yang dikatakan mansuh tu. Tapi boleh juga mansuh yang lain tu bukan kerana itu, kerana dia benda yang maf'ul ni maknanya benda yang kena guna. Benda yang digunakan, benda yang dikenakan. Maknanya katakan makan. Dia makan roti. Roti itu adalah maf'ul. Tapi itu maf'ul bih lah. Tapi ini maf'ul ma'ahu. Belum maf'ul dia benda yang kena tindakan oleh perbuatan. Kalau perbuatan macam sini ja'a ni, kena tindakan dia adalah jaisa. Ini fa'il, tapi yang kita nak tadi benda yang kena. Dia telah makan, maknanya yang kena makan tadi, dia telah makan roti. Maknanya roti itu yang sebagai maf'ul. Maf'ul ma'ahu kalau ada wa yang menunjukkan ma'ahu. Dia makan roti dengan telur sebagai contoh. Kalau digunakan waw tu dan telur tu bagi atas, maka itu adalah maf'ul ma'ahu. Tapi kalau dia gunakan dia makan telur, lepas wa tu dia makan roti dan telur, lepas wa maknanya baidah tu berbaris bawah, berbaris bawah, bermakna dia makan dia dan itu ataf. Makan roti, makan telur. Itulah. Dia makan roti dan telur. Telur tu kena bagi atas. Bagi dhamma. Itu maknanya kalau maksud dia makan dua-dua lah. Tapi kalau dia makan roti ada waw dan telur, baidah tu bagi atas. Maknanya bersama. Dia makan roti bersama telur. Bukan serentak tak? Serentak lah. Maksudnya roti dengan telur tu sama-sama masuk sekali. Macam mana? Adakah maksud dia makan serentak maknanya dia makan roti dan telur tu sekali masuk? Dah lah, roti telur lah. Roti dan telur. Ini ni roti goyang lah, telur goyang. Roti jantan. Roti jantan. Okey. Okey lah, kita tengok contoh lagi ya. Okey. Kita tengok contoh lagi. Jadi ini dia punya syarat dia. Muka surat berikutnya itu adalah syarat. Syarat maf'ul ma'ahu. Yang pertama dia mesti isim. Dia tak boleh fa'il, dia tak boleh huruf. Dia mesti isim. Kemudian yang kedua dia mesti isim berbaris atas. Mesti isim mansub. Dan yang ketiga sebelumnya adalah
mesti ada wa. Wa itu maksudnya ma'a. Mesti ada wa, dan wa itu bermaksud ma'a, bukan maksud dan. Itu 3 syarat. Kalau ada 3 syarat tu, makna betul lah tu maf'ul ma'ahu. Cuba tengok di sini. Isim mansuf, maf'ul ma'ahu adalah isim mansuf yang terletak sesudah huruf wa. Sesudah huruf wa. Tetapi wa itu tidak bermakna dan. Wa itu tidak makna dan. Tetapi melainkan bermakna bersama ataupun kebersamaan. Maka maf'ul ma'ahu disebut dengan wa ma'iyah. Wa tu wa ma'iyah. Wa ma'iyah pengertiannya sama dengan maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Jadi wa ma'iyah tu samalah pengertian dengan maf'ul ma'ah. Jadi kita ambil contoh di sini. Dan kami telah menundukkan berserta Daud gunung-gunung. Mereka bertasbih bersama burung-burung. Jadi wasahhar, sahar, wasaharna. Jadi kami tundukkan. Sahar ni ada tunduk ma'a Daud, bersama Daud. Bukan tundukkan dengan Daud, tidak, bersama Daud. Dauda al-jibal. Bersama Daud itu adalah jibal. Jadi kemudian yusabbihna wat tayrin, dan juga mereka bertasbih dengan burung. Wa tayra, wa tayra. Jadi di sini ayat ni kalau kita ikut urutan bahasa kita biasa, Tuhan telah pun menundukkan kepada Daud. Apa dia? Jabalun, Jabali, Jabalah, dan juga Yusabbihu menundukkan apa namanya Jabal, bukit, dan juga burung. Yusabbihna, mereka bertasbih. Maknanya Allah telah menundukkan, siapa yang Allah tundukkan? Iaitu beserta Daud, bersama-sama dengan Daud, gunung dan juga burung-burung. Jadi yang Tuhan tundukkan kepada Daud ialah siapa? Ialah bukit dan juga burung. Untuk apa? Untuk yusabbihna, untuk mereka bertasbih. Jadi maknanya Daud ini bersama-sama dengan burung dan juga bersama dengan bukit bertasbih kepada Allah. Maknanya dia tundukkan Daud ni dan juga bukit dan juga burung bersama-sama bertasbih dengan Daud. Jadi kataan itu bersama-sama, bukan dan. Jadi kataan ma'ah ada di sini. Tapi yang ujung ni adalah maf'ul ma'ahu. Jadi kami telah menundukkan beserta Daud gunung-gunung dan juga burung, mereka semua bertasbih kepada Allah. Jadi di sini, ayat di sini menunjukkan ada wa di sini, kemudian hurufnya berbaris atas. Baris atas di sini. Ma'a Daud jibal. Jibala yusabbihna. Jadi kenapa Daud ni berbaris atas? Sedangkan dia lepas ma'a. Ada siapa yang boleh berikan keterangan? Nama orang, Ustaz. Ya. Nama Daud. Dia tu nama apa? Nama tu tak boleh diubah. Nama Kena Daud. sorong. Apa dipanggil? Kalau ubah ya. Daud. Daud macam Ibrahim. Tak boleh. Al-Jibal. Al-Jibal pun orang atas juga. Al-Jibal ada alif lam. Yalah. Tapi kenapa baris atas? Dia jadi maf'ulun bih Maf'ulun bih kepada? kepada saharna wa saharna. Betul. Okey. Betul. Itu jawapan dia. Okey. Tapi baris atas yang ujung ni bukan maf'ulun bih. Bukan. Maf'ul ma'ahu. Ma'ahu. Jadi Dauda tu maf'ulun bih. Al-Jiba maf'ulun bih. Tayra itu maf'ul ma'ahu. Kalau tak ada wa macam mana, Ustaz? Kalau tak ada wa, kita
bermaksud Burung. Al-khair. Mana? tak ada wa, dia lain sikit dia. Lain sikit lah. Yalah, beli ayat Quran tak ada diubah. Kalau tak ada wa, kita maknanya boleh. bukan maf'ul ma'ahu lah. Dia syarat nak jadi maf'ul ma'ahu tu mesti ada wa. Masih ada waw. Jadi kalau tak ada wa tu bukan maf'ul ma'ahu. Mungkin baris atas jugalah. Tapi dia bukan maf'ul ma'ahu. Okey. Itu beza dia. Itu beza dia. Sebab di sini wa tu wa ma'iyah. Ma'iyah. Ma'iyatun. Wa ma'iyah maknanya wa ma'ah lah. Bi makna ma'ah. Mi'atun tu adalah apa namanya ma'ah. Dan Bersama tu. Okey. jadi perkataan yang terlibat dengan maf'ul ma'ah ni yang selepas wa. Sebelum wa tu tak terlibat dengan maf'ul ma'ahu. Selepas wa tu. Jadi kalau buang wa tu maknanya dia bukan maf'ul ma'ahu. Okey. Boleh? Boleh, boleh. Syarat je mudah je, 3 je. Kalau kita apa syarat tu, insya-Allah kita mudah kenal. Mudah kenal sebab kita tahu dia punya syarat. 3 je. Jadi kalau 3 tu ada, iyalah tu. Betul lah tu. Okey. Okey. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya, silakan. maf'ul ma'ah ni dia boleh lebih daripada satu ke dalam satu ayat, Ustaz? Contohnya sebelum bertasbih tu dia ada jadi 2 lah. Sama satu bertasbih dengan burung tu menjadi maf'ul ma'ah. Boleh ke, Ustaz? Ataupun mesti satu? Minta maaf, saya tak pasti. Saya kena cek dulu. Boleh ke ada banyak ke? Boleh jamak ke? Boleh berjamak. Itu yang saya tak pasti. Nanti insya-Allah saya akan carikan insya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Sebelum ni saya ada satu hutang yang belum dijelaskan kan. Yang saya kata saya nak betulkan. Ingat tak? Yang dalam bab sebelum ni. Bab apa namanya? Maf'ul mutlak. Kan? Jadi lah. Mutlak sebelum ni. Sekejap, ada sekejap. Saya keluar ni sekejap. Yang tajuk sebelum tu, sebelum tajuk ni, li'ajali. Yang akhir. Jadi ini yang tu Ustaz, yang 101 ya? 101 ya? Yang ada perkataan pengarah bersalaman dengan sungguh-sungguh tu. 101 ya. Ya. Ada satu yang kata saya akan carikan tu, tapi lupa nak explain tadi. Sepatut tadi explain. Dia ajli. Yang ini. Yang muka surat apa ni? Mana dia punya pointer dia? 101. 101. 101. Tengok pada. Ya, 101. Yang ayat ni. Ayat Safah ni. Kenapa dia berbaris marfu' kan? Ingat tak? Safaha mudiru mutafawwiqa. Mutafawwiqa ke mutafawwiku. Dalam apa namanya nota yang dulu tu mutafawwiqa, betul tak? Betul tak? Jadi sebenarnya salah. Dia bukan berbaris atas, tapi dia baris marfu'. Mutawawwiqa tu sebabnya dia na'at. Na'at kepada apa? Na'at kepada li mudir. Jadi mudir ni adalah dia punya nama orang lah. Sifat kepada dia mutawaffiqah. Mutawaffiqah tu maknanya memuliakan.
apa yang bukan mulia, mulia, kemuliaan. Jadi mudir itu adalah dia punya isim dia. Kemudian sifat dia mutawafiku. Jadi dia kena bariku kerana apa? Kerana mudir itu bari dhamma. Ayat berapa tu Ustaz? Ayat ini bukan ayat Quran ini. Ini ayat 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 contoh je, bukan ayat Quran. Muka surat 101 tu itu adalah ayat yang direka untuk menunjukkan contoh. Bukannya ayat Quran. Dia bukan ayat Quran. Jadi maksudnya telah bersalam mudir yang apa namanya mudir, kemudian sifatnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Musafahatun takriman, kerana kebahagiaan. Maknanya dia punya persalaman dia antara mudir yang mulia, yang bersungguh-sungguh. Pada musafahah itu dia ulang balik perkataan safahah, itu menunjukkan dia punya maf'ul li ajlihi. Kemudian takriman. Takriman tu adalah sifat ataupun mengulangi sifat safahah. Safahah, musafahatan, kemudian takriman. Takriman tu adalah fa'il li ajlihi. Li ajlihi maksudnya kerana. Kerana apa? Kenapa dia bersalaman dengan bersungguh-sungguh? Kerana takriman. Kerana dia memuliakan orang yang dia bersalam tu. Jadi cuma itu hari masalah bari atas. Jadi masalah bari atas saya tak nampak kenapa dia bari atas. Dia sepatutnya berbaris dhamma. Jadi di sini saya betulkan dia adalah na'at. Na'at tu tak apa jelas. Na'at tu adalah untuk mudir dan hukum dia adalah marfu'. Kenapa dia marfu'? Kerana dia ikut baris mudir. Kalau baris mudir dia berbaris dhamma, maka sifat dia pun mestilah juga bersifat baris dhamma. Okey? Itu yang last week yang saya kata nanti saya carikan. Ini saya nak terangkan baliklah tentang ayat itu. Sikit tu je lah. Sebab sebelum ni berbaris atas. Nota saya tu baris atas. Yang baris atas tu salah. Yang patutnya baris dhamma. Kenapa dia baris dhamma? Kerana dia sifat kepada mudir. Mudir tu baris dhamma. Kenapa mudir baris dhamma? Mudir baris dhamma kerana dia yang bersalam. Safaha. Safaha mudiru. Mudiru tu orang yang bersalam lah. Dia adalah fa'il dia. Kemudian sifat kepada mudir dia adalah bersungguh-sungguh. Mutawafiqah. Maknanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersalam. Kenapa? Takriman lahu, baginya. Jadi maknanya dia bersungguh-sungguh benar bersalam dengan orang yang dia salam tu. Kenapa? Kerana penghormatan kepada orang tu. Mungkin bos dia ke, mungkin menteri datang ke, atau mungkin tak tahulah. Tapi maknanya orang yang dihormatilah. Jadi dia memuliakan. Jadi dia salam bersungguh-sungguh tu kerana dia memuliakan baginya. Nya tu boleh jadi siapa-siapa lah. Agung ke, sultan ke, atau orang yang besar-besar lah. Sebab tu dia bersungguh-sungguh bersalam. Bukan salam ujung jari, bukan. Sekarang ni kan kita tengok orang salam. Nak orang besar-besar sikit salam dengan orang rakyat ni, dia tak pandang pun. Dia ulur tangan je, dia tak pandang ke muka orang yang salam tu. Itu tidak maknanya takriman. Tidaklah maknanya musafahatun. Tidaklah sungguh. Jadi sifat orang yang bersalahnya ulur jari je tu, kena jari je tu, dia bukanlah mutawafiku. Dia tidak bersungguh-sungguh lah dalam bersalam tu. Kerana dia tak ada takriman kepada orang yang dia bersalam. Kalau orang yang bersalam tu orang yang ternama, dia akan bersungguh-sungguh lah. Kerana apa? Kerana takriman. Takriman tu adalah maf'ul juga, tapi li'ajlihi. Jadi yang kita hari ini adalah ma'ahu. Okey? Saya harap selesai layan tu sebab simple je bendanya. Okey?
Jadi kita tadi sampai ke sini kan. Okey. Maaf. Okey, itu dia punya syarat dia. Kalau ada cukup syarat tu maknanya okeylah. Ini yang tadi nak tahu berapa banyak peranan waw tu, ada 7 peranan. Di antaranya ma'ahu. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, bolehlah tengok ayat-ayat yang saya listkan itu, insya-Allah dapat makna dia terang. Buka aja, buka terjemahan, cari waw. Dapat waw, tengok kataan sebelah tu, dia akan maksud ma'ahu. Okey. Kemudian kita pergi kepada maksud dan fungsi waw. Maksud dan fungsi waw pada ma'ahu. Apa itu? Okey. Jadi di antara dia punya fungsi dia, fungsi waw ni ialah takunu alwa lil ma'ahu. Jadi maksudnya adalah waw ma'ahu. Jadi yang melibatkan maf'ul ma'ahu ini adalah waw ma'ahu. Waw ma'ahu, waw yang tidak bermaksud waw, tidak maksud dan. Kemudian takunu waw huruf ataf, dan boleh juga bermaksud huruf ataf. Jadi ada pendapat yang boleh juga memberikan makna waw ma'ahu tu sama dengan waw ataf. Tapi mengikut pada senarai yang saya bagi tadi, ya, dia tak sama. Waw ma'ataf, waw ataf dengan waw ma'ahu berasingan makna. Tetapi bezanya sikit sangatlah. Tak banyak. Tetapi menyebabkan dia boleh atas. Kalau waw dan dia tidak menyebabkan bagi atas. Kalau waw dan tu dia kena maktuf. Maktuf maknanya dia kena ikut baris sebelumnya. Baris yang disamakan dengan sebelumnya. Itu maktuf. Tapi yang ini dia kata boleh juga kadang-kadang jumpa sama waw juga. Kemudian maksud waw tu bersama serta. Bersama serta dan. Jadi boleh juga maksudnya bersama, boleh juga serta, boleh juga dan. Kalau ini mudah sikit lah. Maknanya kita boleh terjemahkan dan, kita boleh terjemahkan ma'ahu, kita boleh juga terjemahkan serta. Tapi benda tu lebih kurang sama. Jadi cuba tengok contoh yang dibagi ni. Contoh yang dibagi ni. Saya telah masuk masjid berserta mendirikan solat. Dahal tu masjidah. Wow. Akimata as-salati. Jadi dahal tu maknanya saya telah masuk. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya tu. Tu saya. Saya tu adalah jadi fa'il dia. Jadi saya telah masuk. Masuk ke mana? Yang kena masuk tu al-masjidah. Al-masjidah maknanya masjid. Jadi saya telah masuk ke masjid. Kemudian wa'aqimata. Wa'aqimata ada waw. Waw tu boleh juga maksudnya berserta. Ataupun boleh juga dan. Kemudian mendirikan. Mendirikan akimata. Akimata tu ada waw. Akimata lepas waw. Kita boleh juga kata dia maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Dan juga boleh juga dia kata sebagai serta pun betul juga. Dan boleh juga kata dan. Dan pun boleh. Sebab kalau dan dia kena baris sama. Ini baris sama ini. Masjid ni. Tak nampak. Saya punya ini dia hilang. Dia tak keluar. Nanti saya keluarkan dulu. Okey. Ini. Dahal tu masjidah. Maknanya fa'ilnya saya. Saya telah masuk. Ke mana? Ke masjid. Jadi masjidnya jadi maf'ul. Maf'ul. Kemudian wa'aqimata. Wa'aqimata ni kita boleh kata dia sebagai maf'ul ma'ahu.
Dan juga boleh kata berserta. Boleh juga kata dan. Tapi dan tak apa kena lah ayat ni. Dua tu betul. Berserta tu betul. Jadi saya masuk ke dalam masjid berserta solat. Berserta mendirikan solat. Solat tu adalah mudah ilaih. Sebab tu dia bagi bawah. Tapi aqama bagi atas. Sebab bagi atas ni boleh dimaksudkan dengan maf'ul ma'ahu atau boleh juga dimaksud dengan ataf. Ataf pada masjidah pun boleh. Jadi maknanya tak salah lah. Sebab walaupun ada wa, tapi wa ni boleh juga jadi ataf. Wa ni juga boleh juga jadi maf'ul ma'ahu. Dan salati berbagi bawah dia adalah mudhafun ilaih. Okey. Jadi wa ni adalah wa ma'iyah. Maknanya ma'a. Kalau kita nak katakan dia maf'ul ma'ahu. Aqimata adalah maf'ul ma'ahu isim mansub. Alamat dia adalah fathah zahirah. Zahirah tu lepas ada mata. Mata tu berbagi atas. Itu tanda dia mansub. Jadi dia buka sikit lah dia punya ni. Dia punya syarat tadi. Boleh juga maksud dan, boleh juga maksud peserta, boleh juga maksud bersama. Kalau itu semua betul, boleh berlaku. Tapi pengkhususan kita ni kepada maf'ul ma'ahu. Ma'ahu. Okey? Okey. Ada perkara berbangkit? Tak ada ya? Okey Ustaz. Boleh. Okey. Ustaz, yang solat tu Ustaz cakap tadi apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Sebab wa iqamah tu dia punya mudhaf Ini mudah dia. Iqamah ni mudah dia. Dan as-salat dia adalah apa ni? Mudhafun ilaih. Sebab tu dia bagi bawah. Okey. Okey tak? Ada lagi perkara berbangkit? Ya Ustaz. Okey ya? Okey. 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 Ya ini Muhammad dan Zaid telah bertolongan membina masjid. Membina masjid. Jadi ta'awana. Ta'awana ini adalah fa'il apa ni? Fa'il madhi lah kan? Fa'il madhi kan? Betul? Fa'il madhi. Muhammadun fa'il. Zaidun wa Zaidun dia boleh jadi fa'il. Fa'il makna wa ni wa ataf wa dan, atau boleh juga dia jadi makna maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu boleh ke? Boleh ke maf'ul ma'ahu ni? Tapi dia domah tu. Jadi bukanlah. Jadi tak boleh lah. Tak boleh lah baca dengan Zaidan. Bukan maf'ul ma'ahu. Fi bina'in masjid. Jadi jadi di sini dia nak tunjukkan ayat ini bukan ayat maf'ul ma'ahu. Ini adalah dan. Maksud huruf wa dan. Okey. Okey. Jadi telah bertolongan antara Muhammad dan juga Zaid fi bina'il masjid. Bina'il masjid, jadi membina masjid. Jadi bertolongan. Jadi ayat ini nak tunjukkan bukannya maf'ul ma'ahu, dia nak tunjukkan dan, wa dan, supaya boleh bezakan dia punya maksud dia lah. Ta'awana sini adalah fa'il madhi mabni ala fathah.
Dan Muhammad, Muhammadan adalah fa'il marfu' wa alamat rafa'i dhammah wa huruf ataf. Wa huruf ataf. Jadi Zaidan isim maktuf. Isim maktuf ala Muhammad marfu' wa alamat rafi'i dhammah zahirah. Ayatnya hanya sekadar nak kata, nak bezakan ayat maf'ul mutlaq maf'ul ma'ahu dengan apa namanya dan maksud huruf wa dan. Ini ayat contoh kalau lupa huruf dan, jadi ini ayatnya contoh huruf dan. Maknanya dia boleh juga maksud dan dalam ayat ni. Okey. Kemudian nombor ni apa? Safara Muhammadun wa Zaidun. Jadi Safara Muhammadun wa Zaidun. Sebab ini tadi ayat yang tadi ada ayat yang kedua menunjukkan wa ni wa ma'ahu. Tapi barangkali tertinggal lah. Nanti saya reply balik, nanti saya masukkan. InsyaAllah. Okay. Ada pertanyaan? Yang ayat yang ini kita atas tajuk ma'ahu. Ma'ahu. Tapi bukan Ustaz. Ya. Itu okey kan? Tapi dalam ayat ni tak ada ayat ma'ahu. Betul. Jadi yang tertinggal di sini ayat ma'ahu tu tak dituliskan. Okey. Nanti saya akan tuliskan. InsyaAllah. Supaya Jadi Ustaz, kita tukar kepada waw ataf boleh? Tajuk ma'mulu tu, ma'ahu tu, kita potong tukar kepada waw ataf lah. Tak. Ini Tak boleh. betul ni. Nanti saya tuliskan ayat ini juga, tapi dalam bentuk ma'ahu. Ini ayat ni tertinggal. Sepatutnya ada dua ayat di sini. Ayat yang macam inilah. Macam yang muka surat sebelah ni. Macam ini, satu ayat menunjukkan sebagai dan. Satu ayat menunjukkan sebagai maf'ul ma'ahu. Dua ayat. Ada dua ayat. Macam inilah sepatutnya. Tetapi tertinggal. Jadi supaya itu nanti saya tanda dulu. Yang mana tertinggal nanti kita boleh masuk balik. Ini tanda tertinggal. Ini tanda tertinggal yang perlu dibetulkan. Nanti insyaAllah saya betulkan. Banyak tanda-tanda sini barangkali tuan-tuan dah tahu apa maknanya. Jadi kalau tanda tertinggal tu macam tu lah. Yang ini ada, yang ini ada, tak ada di tengah. Tertinggal lah tu. Apa yang tertinggal? Ma'ahu dia. Saya nak buat yang ini, saya makan masa sikit. Saya tak nak gunakan masa nak buat ni untuk dalam kita punya kuliah ni. Okey. Cuba tengok ayat ni. Saya bersiaran daripada Putrajaya ni. Gunakan komputer, laptop, gunakan komputer yang kecil lah. Tidak yang biasa punya besar. Yang kecil ni tak apa nampak. Saya tak apa nampak. Jadi saya kena besarkan sikit. Kami nampak Ustaz. Alhamdulillah. Orang muda boleh nampak. Orang tua. Orang saya ni dah masalah lah tulisan saya tu. Jadi besar sikit ni. Jadi ayat dia ni yang ada ma'ahu, ada ataf. Yang ataf yang ini. Safara Muhammadun wa Zaidan. Muhammad dan Zaid telah melancong. Safara. Muhammadan, Safara ni fa'il madhi. Muhammadan ni fa'il. Kemudian wa Zaidun ni juga berbaris. Dia lari pula. Dah terkeluar Ustaz. Okey dah. Dia lari nanti. Okey, start balik. Boleh. Nanti. Safara. Okey. 2 bulan.
Ada. Okey. Jadi ini adalah ayat biasa, ayat dan. Dan. Wa ni wa dan. Jadi dia punya i'rab dia safara fa'il madi mabni ala fathah. Muhammadun fa'il. Fa'il hukumnya marfu'. Pada wa ni wa ataf, bukan wa ma'ahu. Zaidan isim maktuf. Makna Zaidan ni ikut Pak Muhammad. Kalau Muhammad berbaris dhammah, maka Zaidan pun berbaris dhammah. Sebab dia adalah isim bermaksud ataf. Jadi ayat yang sama juga, tapi yang kita ubah adalah baris Zaidan saja. Yang ini Zaidun, yang ini Zaidan. Safara Muhammadan wa Zaidan. Yang ini Zaidun. Itu je bezanya. Tetapi maksud dari segi nahunya, ini sudah berubah kepada maf'ul ma'ahu. Yang ada Zaidan ni. Safara Muhammadun wa Zaidan. Muhammadun dia fa'il. Fa'il kepada safara. Kemudian wa Zaidan tu bukan fa'il, tapi dia maf'ul ma'ahu. Jadi ayat yang sama, cuma ubah baris atas aja, daripada baris dhammah baris atas, dia sudah bermaksud bersama. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, sama je. Kalau tengok dalam tafsir bahasa Melayu, kita tengok walaupun tu kita katakan maf'ul ma'ahu, tapi dan itu dikata dan jugalah. Tak adalah salah apa-apa. Sebab maksud dalam bahasa Melayu sama. Tapi dalam bahasa Quran tak sama. Quran tidak menyamakan antara dan juga ma'ahu. Ada bezanya. Ada sebab tertentu. Jadi safara di sini fa'il madhi. Macam itu juga. Kemudian Muhammadun fa'il. Macam itu juga. Kemudian wa ni wa ma'ayatan. Jadi dengan maksud ma'ah. Jadi wa ni wa ma'iyah. Jadi Zaidan itu sudah menjadi maf'ul ma'ahu. Isim masuk. Itulah. Dia nak bezakan antara dan dengan ma'ahu. Ayat yang sama. Cuma tukar baris saja. Dia sudah menjadi ma'ahu. Kalau baris dengan dhammah, dia ma'ah. Dia dan. Kalau baris dengan baris atas, dia sudah menjadi ma'ahu. Jadi dengan cara ini kita mudah nak ingatlah. Oh ini ma'ahu ni. Bukannya dan. Sebab baris dia tu. Jadi baris tu ada peranan besar. Memberikan makna yang berbeza. Jadi kalau dalam Quran memang tak boleh ubah baris. Kalau ubah baris tu satu kesalahan yang besar tu. Sebab boleh menjadi maksud dia sudah berlainan. Okey, saya rasa yang ini mudah je. Tak ada masalah kot. Okey. 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 Tengok contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya, saya telah pergi selari dengan bulan. Saya telah pergi selari dengan bulan. Maknanya kita bergerak, bulan pun bergerak. Kalau hari terang bulan, kita duduk di jalan raya dan bulan tu jauh, jauh tapi terang. Kemudian bulan tu seolah-olah duduk di celah-celah pokok. Bila kita bergerak, kita nampak bulan pun ikut kita bergerak. Itu maksud dia. Zahabtu wal qamara. Zahabtu wal qamara. Ini ayat 2 kataan je. 3 dengan waw. Saya telah pergi. Mana selarinya? Tak ada selari. Tetapi maksud dia begitu. Maksudnya zahabtu wal qamara. Maknanya saya telah pergi bersama-sama dengan bulan. Bulan bergerak, dia pun bergerak. Macam mana pula kata bulan bergerak? Pergerakan dan andaian lah. Maknanya kita nampak bulan tu melalui celah-celah pokok. Bila kita bergerak, bulan pun ikut juga kita. Kita nampak di celah pokok lain pula. Kita gerak ke depan lagi, celah pokok lain pula. Jadi dia panggil zahabtu wal qamara. Ini bahasa sains lah, bukan bahasa biasa. Tetapi dalam memahami nahwu tu dia ada beza. Kalau tidak, apa nak maknakan? Saya pergi dan bulan. Langsung tak ada makna. Tapi ini
ayat sa'ir. Jadi zahabtu tu fa'il madi. Kemudian wa tu wa ma'iyah. Bila ma'iyah maknanya qamar tu sudah menjadi maf'ul ma'ahu, mansub hukum dia. Maf'ul ma'ahu mansub, dan alamat mansub ni ra di atas, wa bari atas di atas ra. Zahabtu wal qamara. Jadi bulan ni bukan lagi jadi benda yang kita lihat, tetapi dia sudah menjadi benda yang ma'ahu, yang bersama. Maknanya dia bergerak bersama kita. Hal tu maknanya saya bergerak, saya pergi. Kemudian bersama dengan bulan. Jadi pergerakan itu menunjukkan dia ma'ahu. Tapi bersama tu adalah dalam inverted comma lah. Bukan maknanya dia bersama dengan bulan, seiringan dengan bulan. Tapi seolah-olah apabila kita berjalan di malam bulan purnama, kita nampak bulan tu di celah-celah pokok ataupun di celah-celah gunung. Kita kata bulan tu ikut kita. Kita nampak di celah gunung. Bila gunung ada masa pandangan bertentangan dengan gunung, kita tak nampak dia, kita nampak nampak gunung. Tapi ke depan lagi sudah nampak dia balik. Seolah-olah macam kita bergerak bersama-sama dengan bulan. Jadi itu dikatakan maf'ul ma'ahu. Wa, kemudian ada perkataan isim berbaris atas. Jadi berbaris atas itu menunjukkan dia adalah maf'ul mansub. Ma'ahu hukumnya mansub. Baris basuhnya itu di atas ra. Okey. Okey. Begitu juga contoh yang sama, tapi hanya perkataan lain saja. Sirtu wasahra'a. Saya telah berjalan di padang pasir. Sartu, sir bukan sah. Sirtu maknanya saya telah berjalan. Di mana? Wasahra'a. Berjalan di padang pasir yang luas. Sahra tu pasir yang luas. Jadi ada waw. Sirtu, saya berjalan di padang pasir. Waw di sini maksud dia adalah maf'ul ma'ahu. Ma'ahu. Sebab ada waw dan ada berbaris atas. Jadi menunjukkan dia ma'ahu. Jadi saya bergerak. Saya telah bergerak. Bergerak bersama dengan padang pasir. Ataupun berjalan di atas padang pasir. Jadi di sini dia menunjukkan bersamaan. Bersamaan dengan siapa? Dengan saya. Saya berjalan, dia berjalan. Seolah-olah macam Sahara tu berjalan atas Sahara tu, macam seolah-olah Sahara tu berjalan. Sebab apa? Sebab kita tengok bukit yang ada di atas Sahara tu, dia seolah-olah macam tak bergerak. Kalau dekat-dekat tu bergeraklah. Tapi kalau nampak yang jauh tu. Jadi kita bergerak seolah-olah macam dia bergerak. Ini syair, bukan kenyataan biasa. Jadi dia ambil contoh dalam syair kerana nak tunjukkan dia punya keseragaman waw itu ataupun keseragaman ayat yang berbentuk maf'ul ma'ahu. Jadi sini ada waw, ada sahra'a. Jadi dia adalah duduk di tempat maf'ul ma'ahu, mansub. Alamat mansubnya al-fathah. Fathah tu di atas hamzah. Yang ini nampak macam apa? Abstrak sikit lah ayat ni. Tapi sebagai contoh bolehlah. Tapi kita dah faham dah ayat di atas tadi. Kalau dia berbentuk, kalau dia duduk di tempat ma'ahu, maka kita baris ataskan. Kerana apa? Kerana ma'ahu, maf'ul ma'ahu mesti berbaris atas. Okey, ini sama dengan ayat yang di atas tadi. Zahabtu wal qamaru, samalah daripada keduanya daripada syair. Saja-saja je bawa syair, nak bagi ada sedikit perubahan. Okey. Ada pandangan lain? Okey, Ustaz boleh. Ada siapa nak beri pandangan? Tak ada. Tak ada, tengok ayat muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya muka surat 101. 101. Jadi contoh ayat yang menunjukkan bersama dan
serentak, selari, berserta. Ini contoh ayat yang menunjukkan boleh jadi dan, boleh jadi bersama, boleh jadi serentak, boleh jadi selari, boleh jadi serta. Semua itu adalah mafhum mutlak. Jadi saya telah pergi ke masjid berserta memohon keampunan. Saya dengar dia macam ada pandangan. Bukan mutlak Ustaz, ma'ahu. Maaf, tadi saya sebut. Itulah. Okey. Itu ya. Tanda dah, betul? Tanda dah berumur lah. Tak apa Ustaz. Maafkan saya lah. Benda Tak dia apa. kita sebut lain, maksud lain. Betul. Biasalah. Okey. Okey lah. Balarahnya Ustaz, sebut lain maksud lain, ada balarah. Ada balarah. Tapi tidak mengandungi balarah tu sebab silap. Itu silap. Kalau yang balarah tu memang saja. Yang ini yang tersilap. Maaflah. Tak apa. Begitulah Datuk. Saya telah pergi masjid berserta memohon keampunan. Zahabtu ilal masjid. Ini tak ada masalah lah. Zahabtu ilal masjid ini tak ada masalah lah. Kemudian wastaghfara. Wow. Kemudian ada bagi atas. Jadi itu menunjukkan dia adalah mafhum ma'ahu. Maksudnya boleh jadi bersama, boleh jadi serentak, boleh jadi selari, boleh jadi berserta, boleh jadi dan. Kalau bagi dan pun boleh. Tapi kalau bagi dan tak sesuai lah di sini ayat ini. Sebab ini masjidi dengan astaghfara dah tak sesuai lah dengan dan. Bermakna ini bukan dan lah. Tapi ini lebih pada berserta. Atau lebih berselari. Ataupun berserentak. Ataupun bersama. Jadi boleh belaka. Jadi kalau kita maknakan bersama, kalau kita maknakan serentak, kita maknakan selari, kita maknakan serta, itu mafhum ma'ahu. Tapi kalau kita maknakan dan, itu tak kena pada ayat ini. Kalau nak ubah dan juga, kena bagi bawah. Wal istaghfari. Itu makna dan. Kalau selari, istaghfara. Ra tu bagi atas. Jadi barulah sesuai dengan maf'ul ma'ahu. Jadi zahab tu fa'il madi. Fa'il madi tak tentulah mabni ala sukun. Wa ni wa ma'iyah. Ma'iyah astaghfara. Maf'ul ma'ahu mansub, alamat mansubnya fathah. Jadi maknanya ayat ni boleh dimaknakan seperti ini. Bersama boleh, serentak boleh, selari boleh, berserta boleh. Jadi kalau dalam perasaan maknanya jawab mana-mana pun yang itu boleh. Sebab tak ada kata yang tak boleh. Boleh. Contoh yang sama maksud, sama pattern dia, lebih kurang sama, iaitu saya telah sampai ke perhentian serentak dengan pergerakan kereta api. Jadi maksudnya saya telah sampai ke perhentian kereta api serentak dengan gerakan kereta api. Saya sampai, kereta api pun sampai. Jadi balagh tu maknanya saya telah sampai. Muhattata tu stesen. Wow, ada wa taharruka. Maknanya taharruka tu maknanya sama dengan gerakan gitar. Gitar pun sampai. Maknanya sama-sama sampai. Jadi balagh tu biasalah ayat ni. Maknanya saya telah sampai. Mahattata maknanya adalah stesen kereta api. Kemudian wataharaka maknanya sama dengan pergerakan kereta api. Wataharruka maknanya itu adalah berbaris atas itu menunjukkan dia adalah isim maf'ul ma'ahu. Kitar kereta api. Jadi kitar ni bagi bawah kerana dia mudhaf ilahi, pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan kereta api. Jadi kitar adalah mudhaf ilahi, mana taharruka. Taharruka ni adalah pergerakan, bukan bergerak, tapi pergerakan. Dia adalah isim. Jadi dia
isim maf'ul. Isim Terbitan. apa namanya? Maf'ulun bih, maf'ul. Maf'ulun ma'ah. Maf'ulun bih. Maf'ulun ma'ah. Bukan. Ia dia maf'ul lah. Tapi Ah. masa yang sama dia menjadi mudhaf. Dan Mudah. mudhaf Okey. ilaihnya kita. Kita. Jadi taharruka ni adalah isim ma'ahu. Isim maf'al ma'ahu. Tapi masa yang sama dia menjadi Mudaf. mudhaf. Mudhaf Okey. ilaihnya mana? Kitari. Kitari. Bagi bawah. Sebab dia mudhafun ilahi. Jadi dia ada dua fungsi lah Ustaz. Ada dua fungsi dalam ayat ni. Taharuka ni ada dua fungsi. Fungsi yang pertama dia sebagai ma'ahu, fungsi yang kedua dia sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihi adalah kitari. Jadi balagtu tu adalah fa'il madhi. Saya telah sampai. Dan mabni ala sukun. Wa ni wa ma'ahu dan juga taharuka ni adalah maf'ul ma'ahu mansuf. Alamat mansufnya adalah baris atas. Tuharruka. Ka tu adalah baris atas. Itu menunjukkan dia mansuf. Jadi di sini pembuktian ataupun contoh-contoh ayat yang mengandungi perkataan maf'ul ma'ahu mesti berbaris atas. Mesti berbaris atas. Sebab maf'ul ma'ahu ni adalah salah satu daripada tanda-tanda berbaris atas. Yang mana tajuk kita ni. Ada siapa-siapa nak perkongsian maklumat? Silakan. Tak ada? Tak ada lah. Okey lah. Faham lah Ustaz. Kalau tak ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak terus ke nak berhenti? Berhenti. Kalau boleh habiskan lah Ustaz yang balagtu tu apa makna fi'il madhi mabni ala sukun la tasilahu bita'i tu. Bita'i tu apa makna tu? Yang mana? Oh, yang ni. Sambungan bawah tu. Oh, yang ni. Belum habis. Ini. La tasilahu. Yang ni. La taslihu. La tu li untuk. Tas di atas di tasli. Di tasli. Ini adalah menyambung. Oh. Li itu untuk atas lah itu atas lahu maksudnya menyambungnya. Bita ta tu ta lah Fa'il. Untuk menyambung ta fa'il. Mana maksudnya ta fa'il? Maksudnya balagtu. Tu fa'il. Apa maksud tu? Tu saya. Ini fa'il madhi, saya telah sampai. Tu adalah fa'il. Tu fa'il. Apa maksud tu fa'il? Fa'il tu saya. Apa tanda sayanya? Tu. Kalau ti, awak. Kalau ta, kata tu awak, laki-laki. Kalau ti, perempuan. Awak perempuan. Tapi ini balag tu, maknanya saya sampai. Kalau balag ta, awak sampai. Awak telah sampai. Kalau balag ti, maknanya dia seorang perempuan telah sampai. Jadi li lam ini lam alif ni bukan la, tapi li atas lu, atas lahu. Jadi untuk menyambungkannya. Bita ta maknanya ta ni lah, ta tu fa'il, menyambung ke ta fa'il. Jadi dia la tu untuk menyambungkan. Dia nak beritahu bahawa tu adalah fa'il. Yang maksud saya yang sampai. Bersama dengan kata api pun sampai juga. Okey. Ada kemusykilan? Tak ada ya? Okey. Faham Ustaz. Jadi bolehlah kita berhenti di sini tak? Boleh lah Ustaz. Allah ya Rabbi. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu dari sekarang. Maknanya hari ini 31. Bukan 2 minggu. 7 bulan. 7 bulan tak? 7 bulan. 7 bulan kan? Bukan 2 minggu lah, seminggu je. 2 Minggu bulan. lagi.
2 bulan. Tahun baru. 7 bulan insya-Allah. Tahun baru. 7 bulan Januari. Tahun baru. 7 bulan. 7 kan? Betul 7. 7. InsyaAllah 7. Bukan 2 minggu, seminggu je. Okey. Minggu depan lah, minggu depan. Tapi minggu depan tu kebetulan tahun baru. 7 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunan-Mu ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran kami ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya mudah-mudahan mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minkum takabbal ya karim. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Ustaz muka surat 105 tu Ustaz? Ya. Yang ada fungsi wow tu ada 7. Sebab saya tak ada yang tu Ustaz masuk dalam Telegram ke WhatsApp ke, boleh tak page 105 tu? Okey. Yang tambahan Ustaz punya nota tu ya? Okey. Boleh Ustaz? Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua selamat tahun baru. Masih 2024. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Istiqamahkan dengan azam. Oh ya, insyaAllah. Tahun baru ni azam barulah, istiqamah dengan yang telah diset, yang telah diistiqamahkan, yang maknanya teruskanlah istiqamahnya tu. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Salam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi